Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Yes, kita kembali lagi guys. Apa khabar korang? Adakah korang dalam sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah atas nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita semua guys. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Guys, reminder sikit buat kita semua untuk sekadar peringatan lah. Di bulan mulia ni guys, Allah Akbar, inilah bulan yang sangat-sangat dimuliakan guys. Jadi bulan ni special. So apa kata kita pakat ramai-ramai, kita lebihkan sikit kita punya amal ibadah kita. Kita buat berzikir lebih-lebih sikit, kita baca Quran. InsyaAllah kita nak cari redha Allah. Itu yang penting guys. Sebab tak ada lagi perkara yang penting dalam dunia ni melainkan kita dapat redha Allah. Allahu Akbar. Okay guys, hari ni aku nak share dengan korang satu topik di mana cerita ni malam-malam aku terbaca di ruangan media sosial IG . So kalau siapa ada IG, korang boleh buka Oh My Media. Ni salah satu portal yang aku suka lah. Korang boleh follow diorang lah, sebab banyak berita yang diorang up to date jugalah guys . Dia menceritakan kali ni mengenai seorang selebriti yang pernah disaman oleh seorang peguam. So aku tak tahu disaman tu maksud dia kes ni dah selesai ke atau sekadar hantar notis saman ke apa, aku tak sure guys. Tapi aku kenal artis ni, quite famous lah. Kalau kau tengok ni memang korang tahu sangat lah siapa dia. Kau buka Oh My Media, kau tengok kat sini. Ni dia guys. Itulah peguam yang nak merompak duit saya sebanyak 900k, Nabila Huda. Yes guys, siapa tak kenal Nabila Huda ni, iaitu anak kepada Amy Search, legend guys. Dan Nabila Huda ni pun sekarang ni dia jadi pengacara melodi kan. Dan aku tak berapa kenal rapat lah, tapi tahulah siapa Nabila Huda ni. Pernah lah jumpa sekali dua macam tu je lah guys. Dan aku tak nafikan Nabila Huda ni dia memang seorang yang peramah, baik. Kau senang lah kalau nak bersembang dengan dia. Orangnya baik lah guys, pokoknya. Okay guys, bila dia cakap macam ni, aku nak tahu juga siapa peguam yang dimaksudkan sampai 900,000 cubaan saman. Tak tahulah cubaan saman dia cakap kat sini. Itulah peguam yang nak merompak duit saya sebanyak 900k. So maksudnya dah saman ke belum aku tak sure guys. Kita baca sikit guys. Kita nak tahu apa sebenarnya yang berlaku kepada Nabila Huda dan siapa peguam yang dimaksudkan ni. Sebab 2-3 hari ni kita asyik dengar perkataan peguam-peguam kan. Aku pun ada buat video pasal peguam-peguam. So siapa peguam yang dimaksudkan oleh Nabila Huda ni guys? Jom kita baca sikit. Okay. Sejak kebelakangan ni kecoh di media sosial perihal peguam yang dikatakan mengeluarkan beberapa info berkenaan isu dalaman tentang salah satu kes yang sedang hebat diperkatakan. Peguam tersebut juga telah menjadi salah seorang wakil kepada orang kena tuduh OKT sehingga mendapat kecaman ramai. Lebih-lebih lagi tindakannya mengeluarkan beberapa kenyataan di media sosial serta dipercayai koyak setelah dihentam netizen. Okay guys. Okay, aku masih mencari-cari lagi ni. Tapi macam familiar, tapi macam tak familiar. Macam tu lah guys. Katanya peguam ni koyak guys setelah dikecam netizen disebabkan kes yang hangat diperkatakan sekarang ni. Okay, kita sambung lagi guys. Nak saman sampai 900k disebabkan wajahnya yang kerap lalu lalang di hampir semua media sosial ketika ini. Selebriti terkenal Nabila Huda Suhaimi atau lebih mesra disapa Abil telah membuka Twitter perihal dirinya yang pernah mempunyai urusan dengan peguam wanita terbabit. Dalam luahannya di Twitter, pengacara melodi itu mendakwa peguam tersebut adalah individu yang mahu menyamannya sehingga mencecah 900,000 beberapa bulan lepas. Guys, 900,000 ni dah sikit lagi nak jadi 1 juta guys. So peguam ni dikatakan nak saman Nabila Huda hampir 1 juta ringgit.
Atas sebab apa aku tak tahulah guys, sebab kita tak habis baca kan. Tapi menurut Nabila Huda, peguam yang sama ni, dia dah semak lah tengok asyik lalu dekat dia punya wall media sosial je. Jadi dia tak larat nak tengok muka peguam ni guys. Okey, kita tengok kat sini. Okey, ini daripada Twitter Nabila Huda. Dia cakap apa tu guys? Itulah peguam yang nak saman saya dulu, yang pernah merompak duit saya sebanyak sebanyak 900k. Senangnya hidup tak payah berusaha. Jadi wakil boleh terus kaya. Orang punyalah kerja siang malam, pagi petang, kau nak ambil macam tu je. Saya tak pernah kenal dia dan tak tahu siapa dia. Tapi bila cerita dia nak filekan saman tu keluar, sahabat-sahabat saya bagi info dan detail tentang siapakah dia. Rupanya she memang gila glamour. Okey, ini statement yang dikeluarkan oleh Nabila Huda lah. Pelik guys, macam mana dia sendiri tidak tahu dia disaman oleh peguam ini. Sampailah Nabila Huda mengambil keputusan nak tahu siapakah peguam yang nak saman ni. Dan kawan-kawan dia bagi info lah. So bak kata dia lah, rupa-rupanya peguam ni nakkan glamour guys. Maknanya dia cakap gila glamour. Okey, sama lagi guys tak tahu kena saman, tapi media dah tahu rupa-rupanya. Tambah habis lagi, ketika itu dia sama sekali tidak mengenali peguam berkenaan dan tidak tahu dirinya akan disaman kerana kenyataan tersebut hanya diketahui melalui media. Menurutnya, dia pelik mengapa pihak media mengetahui terlebih dahulu berbanding dirinya kerana dialah individu yang ingin disaman. Rupanya, peguam berkenaan dipercayai menghantar kenyataan bahawa selebriti itu akan disaman kepada media terlebih dahulu daripada mengirim surat saman itu kepadanya. Okey guys, aku tak tahu adakah perkara macam ni normal ke tak normal. Selalunya orang yang akan disaman pasti akan dapat surat dulu kan? Ke atau orang yang nak disaman ni dia tidak tahu sehinggalah tiba-tiba je kawan-kawan dia beritahu atau pihak media yang beritahu. Kalau selebriti, of course lah pihak media kan yang akan tahu. Tapi kalau orang biasa, sepatutnya orang yang nak disaman ni pasti akan dapat surat saman. Tapi dalam kes Nabila Huda ni, dia pun tak tahu dia disaman. Tahu-tahu daripada media, pihak media. So ini sesuatu yang aku rasa agak pelik lah guys. Aku tak tahu kenapa benda macam ni boleh berlaku. Dan ini daripada Twitter Nabila Huda lagi. Korang ingat tak pasal Abil bagi statement, Abil tak tahu kena saman, macam mana boleh keluar news? Rupanya she yang email semua bloggers, reporter, semua siapkan dengan her own write up serta tajuk saman tersebut. Sedangkan no one from her side contact me. Cakap pasal company dia filekan saman. Alih-alih statement keluar dulu. Orang yang kena saman tak tahu apa-apa. Okay. Next day selepas kecoh keluar pasal saya tak tahu pun kena saman, barulah dia orang contact. Boleh macam tu? Statement keluar dulu. I pun tak pandai sangat, tapi begitulah kejadiannya. Jadi conclusionnya, kita tak perlu bagi statement untuk bagi platform percuma kepada perompak. Abil decide untuk berdiam, tidak balas statement di social media, tapi balas dia surat lawyer. Itu pun sampai next day lepas dia dah jatuhkan maruah aku tu. Okey, aku kat sini dia masih tak nyatakan sebab apa peguam ni nak menyaman si Abil ni lah. So kita hanya tahu daripada cerita Abil ni, Nabila Huda ni, yang dia tak tahu dia kena saman daripada peguam yang dimaksudkan ni. So sambung sikit lagi guys. Terus tanya pihak media. Anak kepada rockers terkenal Malaysia itu juga turut mendedahkan bukti mesej yang dikirim kepada pihak media untuk mengetahui siapakah yang memberikan kenyataan berhubungan isu saman menyaman ini kerana dia sendiri tidak mengetahui perkara berkenaan. Okey, kat sini ada dia punya bukti lah, dia punya mesej dengan pihak media kot. Dia cakap apa? Kita terus mesej lah, apa lagi? Okey, bukan nak burukkan keadaan, cuma rimas balik-balik muka dia. Walau bagaimanapun Abil sama sekali tidak berniat untuk mengeruhkan keadaan, namun sekadar meluahkan rasa rimas apabila wajah peguam tersebut kerap muncul di timeline media sosialnya. Tambahnya, dia berasa trauma dengan episod hitam yang dilalui tempoh hari kerana merasakan individu tersebut cuba menabur pasir ke periuk nasinya serta mahu merompak hasil kerja kerasnya dengan melayangkan saman secara tiba-tiba. Okey, kalau seseorang nak menyaman secara tiba-tiba, ini aku pun tak boleh nak brain lah guys, pasal agak pelik macam mana seseorang tu nak menyaman orang secara tiba-tiba. Sebab kalau mengikut apa yang aku faham lah,
Kalau orang ni nak saman orang, dia mesti kena ada sebab dan punca kan. So aku masih tak dapat tangkap lagi kenapa peguam yang dikatakan ni nak menyaman Nabilah Huda lah. Okey, sambung sikit lagi daripada Twitter Nabilah Huda. Saya bukan nak memburukkan lagi keadaan, tapi tiba-tiba bila tengok muka dia kat timeline terus trauma. Teringat kejadian hitam yang pernah saya lalui dahulu. Dia cuba menabur pasir di periuk nasi saya dan berniat ingin merompak serta-merta jadi ayuh Malaysia kita, kasih dia koyak. Maybe kan masa dia keluarkan statement tu, dia mesti ingat Abil ni macam selebriti yang dia pernah merompak, akan melenting post kat IG, akan marah kat social media, sebut nama dia, lepas tu dia akan cari salah, tambah lagi. At the same time, bagi dia free platform untuk famous. Betul lah juga cara Abil ni. Abil ni dia, Nabilah Huda ni dia tak nak memberi promosi percuma lah kepada peguam yang cuba nak menyaman dia sampai 900,000. So dia just buat diam je lah kat media sosial. Cumanya dia reply lah surat lawyer yang dihantar tu. Dah lah cari publicity. Justru itu Nabil Huda sempat menitipkan pesan supaya berhentilah mencari publicity dengan cara murah, kerana menjadi terkenal bukanlah sesuatu yang mudah. Dia turut menegaskan sekali lagi yang pendedahan tersebut bukanlah berniat untuk menambah beban ke atas peguam tersebut, tetapi memintanya untuk muhasabah diri supaya tidak mengejar hidup mewah dengan cara yang mudah. Ada lagi guys daripada Twitter Nabilah Huda. Panjang Nabilah Huda ni dekat dia punya Twitter dia explain ni guys. Okay, dia cakap, "Dek, kan dah cakap akak makan garam dulu. Strategi adik ini very cheap lah, low class. Nak famous kan? Boleh tahan ke? Kena maki. Not easy tau dek nak jadi terkenal ni. Kalau terkenal sebab kebaikan memang terbaik. Tapi kalau terkenal sebab kebodohan, kau take care. That's all for day. Saya tak berminat nak menambahkan lagi beban pada dia. Yalah, dia mesti tengah aku sunyi kat rumah sambil baca komen kecaman netizen kan. Bangun pagi tiba macam nak kongsi je. Last but not least, kita ni kan nak hidup senang, kaya raya, hidup mewah, kena usaha. Jangan dapat duit hasil merompak. Itu kalau nak hidup mewah lah. Tapi saya sentiasa memilih untuk hidup sederhana, tapi bahagia, dan yang penting hasil yang halal. You always have a choice." Okay, dia memang suka publicity kot. Menjengah ruangan komen rata-rata warganet mengakui perasaan akan sosok peguam terbabit. Mereka juga turut mengeluarkan pendapat masing-masing, dan kebanyakan daripada mereka menyadari yang peguam itu memang selalu mengambil kes berkaitan selebriti serta kontroversi. Dia juga aktif di media sosial berkongsi perihal kes yang sedang dikendali, dan baru-baru ini dilihat sedikit koyak selepas tindakannya bergambar bersama OKT, mendapat kecaman ramai. So kat sini banyaklah dia punya tengok apa ni, netizen meninggalkan komen diorang. Okay, aku tak berani nak cakap lah siapa peguam ni, tapi kalau dengar cerita daripada Nabilah Huda ni, macam pernah dengar dan macam pernah nampak dan macam pernah terbaca. Sebab baru-baru ni macam kecoh kan, cerita pasal peguam ni mendapat kecaman daripada netizen sebabkan kes yang tengah hangat ni lah guys. So kalaulah seperti apa yang aku fikirkan, Allah, aku tak tahu nak cakap apa guys. Kalau jadi pada diri aku pun aku takut guys. Pasal aku memang tak suka nak berurusan dengan mahkamah. Pasal aku rasa leceh guys. Dan aku memang tak suka ada masalah dengan orang. Sebab tu kalau boleh, aku selalu bila bercakap pun aku akan cuba nak menjaga kata-kata aku supaya tidak menjadi perkataan yang akan menyebabkan permasalahan kepada kedua belah pihak lah, orang yang dengar dan orang yang bercakap. So itulah yang kita takutkan. Tapi aku tak sure adakah Nabilah Huda ni disaman atau kes tu terhenti dekat situ saja. Tapi katanya cubaan merompak lah. 900,000 guys, bukan banyak, bukan sikit guys, banyak guys, memang banyak, hampir 1 juta. Dan kau bayangkan penat-penat orang bekerja kan, tiba-tiba dapat surat saman, dan saman tu nak saman kau hampir 1 juta.
memang tak dapat nak brain lah kalau kau tanya aku. Kalau orang yang kaya raya tu mungkin lain lah. 1 juta tu mungkin pada dia besar tapi taklah banyak. Tapi kalau orang yang biasa-biasa macam aku ni, 1 juta ni banyak guys. Banyak benda kita boleh buat dengan 900,000 guys. Dan tiba-tiba pula dapat surat saman Allah. Ya Allah, semoga Allah pelihara kita semua. Aku termasuk korang yang dengar ni daripada terkena kes-kes macam ni lah. Semoga Allah pelihara diri kita daripada mengeluarkan kata-kata yang boleh menyebabkan kita terjebak dalam masalah. Tu guys, kalau kita nak komen, hati-hati dalam komen kita. Pasal apa? Kita kadang-kadang bila kita komen sesuatu yang boleh menjatuhkan marah orang, komen sesuatu yang mendatangkan fitnah, body shaming, so benda-benda macam ni salah. Dan kalau orang yang terkena body shaming ni, dia tahu undang-undang, dia mesti akan saman guys. Sebab tu kita kena hati-hati dalam berkomen. Dan sama juga kalau kau nak komen dalam ruangan komen channel ni guys, aku mengalu-alukan, tapi komen tu biarlah komen yang membina, komen yang bila orang lain baca, dia orang lain tu dapat sesuatu yang bermanfaat lah. Bukan komen yang berbentuk hinaan. Dan aku pun tak nak bertanggungjawab ke atas komen seperti itu kalau berlaku. Kalau tiba-tiba terkena kes-kes macam ni, guys, kita minta dijauhkan lah. Kalau boleh lah, tak nak ada jadi macam itu. Dan dengar cerita Nabila Huda ni memang bagi aku macam terkejut juga pasal perkara macam ni bukan semua orang pernah terjadi kan, dekat semua orang. Aku pun tak pernah alami perkara macam ni, dan aku minta supaya Allah jauhkan diri aku, keluarga aku dan juga korang daripada terjebak dengan masalah-masalah macam ni guys. Okay guys, aku rasa sampai kat sini saja video kali ni. Mana dah tengok pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool. Guys, korang memang awesome. Ciao.